Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Saidah binti Ibrahim. Sekarang saya akan menerangkan definisi bagi diskaun perdagangan. Apakah diskaun perdagangan? Diskaun perdagangan merujuk kepada pengurangan harga senarai yang dikenali sebagai potongan harga yang dibenarkan oleh pembekal kepada pengguna sambil menjual produk secara umum dalam jumlah besar kepada pengguna yang berkenaan untuk meningkatkan penjualan perniagaan, kerana lebih banyak pelanggan akan tertarik ketika diskaun diberikan pada senarai harga produk. Yang kedua adalah tujuan utama diskaun perdagangan, iaitu dengan kata mudah, diskaun perdagangan adalah potongan yang disebut sebagai diskaun yang diberikan oleh penjual kepada pembeli pada saat pembelian barang. Seterusnya, ia diberikan sebagai pengurangan dalam harga senarai atau harga runcit dari kuantiti yang dijual. Diskaun ini biasanya dibenarkan oleh penjual untuk menarik lebih banyak pelanggan dan menerima pesanan secara pukal, iaitu untuk meningkatkan jumlah penjualan. Oleh itu, tidak ada catatan yang harus disimpan dalam buku akaun pembeli dan penjual. Diskaun perdagangan biasanya diberikan kepada pemborong yang memesan sejumlah besar produk dan juga peruncit yang mempunyai hubungan baik dengan penilang. Diskaun pembelian atau potongan tunai berdasarkan rancangan pembayaran bukan kuantiti pesanan. Yang ketiga adalah contoh diskaun perdagangan. Diskaun perdagangan biasanya berbeza dengan kuantiti produk yang dibeli. Ini adalah pengurangan harga produk yang diterbitkan. Sebagai contoh, pemborong bervolume tinggi mungkin berhak mendapat diskaun yang lebih tinggi berbanding dengan pemborong bervolume sederhana atau yang rendah. Kebiasaannya, pelanggan runcit tidak akan menerima potongan dan perlu membayar keseluruhan harga yang diterbitkan. Dan untuk contoh lain seperti keadaan ini, jumlah potongan diskaun perdagangan berbeza-beza bergantung kepada siapa yang memesan produk dan jumlah pesanan mereka. Sebagai contoh, peruncit hanya boleh memesan 100 t-shirt dari penilang pada satu masa dan menerima potongan perdagangan sebanyak 500. Malah pemborong sebaliknya mungkin memesan 1,000 pada satu masa dan boleh mendapat potongan sebanyak 12%. Diskaun perdagangan juga berdasarkan kepada kesetiaan pelanggan dan hubungan vendor dari masa ke semasa seperti gambar rajah yang ditunjukkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah binti Isa. Nombor kad matrik saya ialah 14 DPR 19F1014. Setelah mendengar isi yang diperkatakan oleh kawan saya iaitu Nur Saidah berkaitan maksud diskaun perdagangan sebentar tadi, mari kita beralih kepada perbezaan di antara diskaun perdagangan dan diskaun tunai. Untuk maksud kedua-dua diskaun ini adalah berbeza, iaitu dengan diskaun perdagangan adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai pengurangan dalam harga senarai komoditi. Apa itu komoditi? Komoditi adalah barang yang mempunyai permintaan dan yang dibekalkan tanpa perbezaan kualitatif untuk memperluaskan kepasaran. Seterusnya adalah maksud diskaun tunai, iaitu pengurangan jumlah invoice yang dibenarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai balasan untuk pembayaran segera. Bagi tujuan diskaun perdagangan pula adalah untuk memudahkan penjualan dalam jumlah besar, manakala untuk memudahkan pembayaran segera adalah diskaun tunai. Kegunaan diskaun perdagangan adalah masa pembelian dan diskaun tunai adalah masa pembayaran. Seterusnya, saya akan memberitahu perbezaan kedua-dua diskaun ini. Melalui contoh, Encik A membeli barang dari Encik B dengan harga RM8,000 pada 1 Januari 2021. Encik B menawarkan diskaun 10% kepada Encik A pada harga senarai untuk membeli barang dalam kuantiti yang banyak. Selanjutnya, diskaun sebanyak RM500 akan diberikan kepada Encik A sekiranya dia membuat pembayaran segera. Pertama sekali, diskaun yang dibenarkan pada harga barang tersebut adalah 10% darab RM8,000
dan mendapat diskaun sebanyak RM800. Itu adalah diskaun perdagangan dan ianya tidak akan dicatat dalam buku akaun. Kemudian, potongan yang diterima oleh NCA sebanyak RM500 untuk pembayaran segera adalah diskaun tunai dan ianya ditawarkan pada harga invoice barang. Untuk diskaun tunai, ini hendaklah dicatat di dalam buku akaun. Ini adalah contoh jadual di dalam buku akaun yang mana untuk diskaun perdagangan pada kotak jumlah debit harga RM8,000 ditolak RM800 dari 10% diskaun dan jumlahnya sebanyak RM7,200. Seterusnya, dalam kotak jumlah kredit harga RM7,200 ditolak sebanyak RM500 dari diskaun tunai dan jumlah harga keseluruhan barang yang perlu dibayar adalah RM6,700 sahaja. Itu sahaja dari saya. Saya Suhada dan nombor matrik 1012. Saya akan membentangkan kelebihan-kelebihan diskaun perdagangan atau trade discount. Kelebihan yang pertama ialah jualan meningkat. Diskaun perdagangan adalah cara terbaik untuk menarik perhatian pelanggan dengan menawarkan lebih banyak dengan harga lebih rendah. Perjualan promosi, kupon, pembelian value dan strategi lain dapat menarik pelanggan baru dan memotivasikan mereka untuk membeli produk, menciptakan kesan bahawa mereka dapat hasil maksimal dari wang mereka. Menawarkan harga yang lebih rendah atau harga yang dikurangkan untuk beberapa pembelian akan meningkatkan kemungkinan pelanggan ingin membeli lebih banyak untuk memanfaatkan perjanjian dari syarikat. Kelebihan yang kedua ialah dapat tingkatkan reputasi. Menawarkan diskaun perdagangan juga merupakan kaedah terbaik untuk meningkatkan perspektif pelanggan kepada syarikat. Sekiranya pelanggan percaya bahawa anda menawarkan nilai yang baik untuk wang, mereka cenderung mempercayai barang dan perkhidmatan yang diberikan. Membina hubungan ini dengan pelanggan adalah kunci untuk kepuasan dan pengekalan pelanggan. Kelebihan yang ketiga ialah kos perniagaan lebih rendah. Diskaun perdagangan, terutamanya untuk perniagaan yang lebih kecil, dapat menurunkan kos perniagaan operasi. Banyak syarikat kecil akan menghabiskan sebahagian besar modal mereka untuk perkara seperti sumber ekonomi, peralatan pengeluaran, inventory dan kos pesanan. Pembekal dan vendor sering menawarkan diskaun perdagangan jenis perniagaan ini dan mencari pembekal yang bersedia menawarkan. Ini dapat menjimatkan sejumlah besar modal syarikat untuk perbelanjaan perniagaan. Kelebihan yang keempat ialah dapat meningkatkan kuasa pembelian. Mencari pembekal dan vendor yang menawarkan diskaun perdagangan dapat membolehkan perniagaan yang lebih kecil menghabiskan lebih banyak wang untuk sumber atau input lain dan lebih sedikit wang ini untuk inventory, kos pesanan atau peralatan pengeluaran. Sebagai contoh, modal yang dijimatkan dari potongan harga ini dapat digunakan untuk peningkatan kemudahan pengeluaran, bekerja tambahan untuk meningkatkan output atau kempen pemasaran baru. Nama saya Nur Suhaili binti Azmin dan saya daripada DPR 4A ingin membentangkan tentang kekurangan diskaun perdagangan. Terdapat kekurangan diskaun perdagangan yang saya dapati terhadap perniagaan. Yang pertama ialah keuntungan yang lebih rendah. Ini kerana membayar kos peluang yang lebih tinggi dan menurunkan tahap keseluruhan pengeluaran dan menjejaskan perniagaan yang akan membuat standard turun. Kemungkinan juga akan berlaku pengurangan keuntungan penjual dalam jangka masa panjang. Kekurangan yang kedua pula ialah kesungguhan yang lebih besar diperlukan. Hal ini kerana terpaksa memberi ancaman kepada pasukan
untuk lebih efisien dan berinovasi. Yang kedua pula ialah pasukan tersebut akan keluar dengan produktiviti yang rendah untuk meningkatkan pasaran. Kekurangan yang ketiga pula ialah pembekal tidak dikenal, menyebabkan diskaun perdagangan tidak dapat ditunjukkan dalam buku akaun. Kekurangan yang keempat pula ialah bayaran yang tinggi untuk pengantara, kerana organisasi syarikat mungkin perlu meningkatkan pembelian yang memerlukan kos yang tinggi untuk kos-kos bahan seperti jumlah pesanan, panggilan telefon dan rekod. Selain itu, kaki tangan juga diperlukan untuk perniagaan kecil yang lebih. Seterusnya, hubungan pembekal. Ia akan membangunkan sejarah diskaun perakaunan yang buruk dan perusahaan dengan sejarah kredit yang tidak baik tidak akan menerima geran kredit perdagangan. Kemudian kekurangan yang seterusnya ialah memerlukan praktikan, kerana risiko kegagalan kontrak dan badan pentadbiran yang dicipta oleh pendekatan berulang ke pasaran mungkin berlaku. Dan kekurangan yang terakhir ialah masa kerja yang melebihi. Lebih banyak masa yang perlu dikorbankan untuk memeriksa dan membuat bil dan akaun belum terima. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.